مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi ni kita share sikit lah pasal satu malam yang namanya mana malam ini adalah satu malam nanti, adalah satu malam yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang beriman, selain daripada malam Lailatul Qadar. Ini adalah satu malam yang dinamakan oleh para ulama sebagai Lailatul Hayah, malam kehidupan. Jadi pada malam ini banyak sekali anugerah-anugerah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan malam ini. Malam apa itu? Itu malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Itu malam setengah daripada Sya'ban. Jadi pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat satu buku punya amal tahun lepas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat untuk membawa buku baru. Jadi pada malam ini jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan rezekinya seseorang hamba itu, walaupun rezeki seseorang itu dia dah ditakdirkan masa pada azali lagi, sebelum dia lahir lagi, dan sebelum diciptanya Nabi Adam tu, rezeki takdir, rezeki ajal, jodoh sekalipun Fauzi dah ditentukan masa azali lagi. Bukan malam ni, tetapi pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menentukan setahun punya rezeki. Mungkin rezeki kita adalah satu Selangor contohlah, besar kan. Ada orang yang rezekinya satu Malaysia. Ada orang rezekinya itu satu Asia. Ada orang rezekinya itu satu dunia. Contoh, itu sebagai contoh. Rezeki manusia tak sama. Ada rezeki seseorang tu dia tak payah buat sale, dia overriding dia cukup lah. Ada orang tu dia kena buat sale baru dia boleh berjamu. Ada orang tu contoh, itu sebagai contoh. Tetapi sebenarnya hakikatnya rezeki itu semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak mana, dan ketika kita membuka pipe itu, membuka jalan itu, itulah menunjukkan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu dia akan mati apabila rezeki dia tu dah habis. Contoh, di antara kawan-kawan kita ada yang macam konsultan yang dah meninggal, ada kan? Maksudnya rezeki dia tu dah habis. Di antara rakan dekat kita lah konsultan. Ataupun family, ada yang dah meninggal. Dan kita kena tahu bahawasanya kalau kita tengok sekarang ni, yang ada kat area kita, rumah kita ni, orang-orang muda ke orang-orang tua? Dalam office kita muda, betul. Bermakna apa? Untuk sampai ke tua itu sikit. Tak sampai. Kadang ramai orang tu tak sampai. Jadi, untuk supaya rezeki, ajal dan jodoh itu baik, maka kita perlu hidupkan malam ini, iaitu dengan amalan yang khusus pada malam ini, yakni kita kena baca apa? Baca apa, Haji? Baca apa? Amalan apa malam ni? Amalan khusus malam ni? Kafi. Kafi boleh. Surah Kafi boleh, Yasin pun boleh. Al-Kahfi itu amalan umum untuk setiap malam Jumaat. Dengan malam Jumaat sengih Haji, sabar.
ia memang betul, tak salah. Mungkin Fauzi bermaksud adalah malam Jumaat. Selain amalan zahir, ada amalan batin. Yang itu. Jadi, untuk malam Jumaat itu memang terbaik kita baca Al-Kahfi. Ataupun sampai bila? Sampai nak tenggelamnya matahari pada hari Jumaat. Orang yang baca Al-Kahfi pada masa itu, tenggelamnya matahari, masuk hari Jumaat, iaitu malam nanti, sampai ke petang esok tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi nur kepada dia sampai Jumaat depan. Itu amalan yang amalan umum. Maksud amalan umum kita dah buat setiap minggu dah. Kan? Saya husnuzon semua kat sini, ahli koperasi Tanah Bersatu ni tak ada siapa yang miss Al-Kahfi. Semua baca. Sebab kita baca selang-seli hari Khamis malam Jumaat kita baca full. Tu husnuzon saya, semoga diterima. Tetapi pada malam Lailatul Hayah, pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini ada satu amalan khusus, yakni membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Okey. Saya pernah buat eksperimen. Ahli koperasi Tanah Bersatu ni dia baca Yasin 7 minit. Paling cepat. Saya pernah speed tengok boleh kejar. Saya baca steady 10 minit. So bermakna kalau 10 minit kita luangkan malam ni setengah jam sahaja untuk membaca surah Yasin di antara maghrib dengan isyak. Boleh kan? Siapa yang boleh, dialah orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan keajaiban pada tahun depan. Mungkin di antara kita ada yang nak kahwin kan, Hoji tahun ni. Kena bacalah Yasin. Saya tak tahu lah, yang paling terhot sekarang Hoji. So saya mention dia. Kalau saya lambat lagi. Lambat lagi lah. Saya esok lusa. Kemudian baca surah Yasin 3 kali. Yang pertama, niat dia apa yang pertama? Yang pertama, niat yang khusus. Tiga-tiga ni kena ada niat khusus. Yang pertama adalah niat supaya dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena highlight. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang sekarang dia doa, ya Allah berilah panjang umur, panjang umur. Allah bagi makbul doa dia, tetapi tidak kepada untuk ketaatan. Semakin tua semakin jahanam perangai. Ada. Dia doa panjang umur, betul panjang umur dia sampai umur 60, 70, 80. Tetapi tidak menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita doakan orang panjang umur, contoh biasanya orang potong kuihnya apa dia lagu apa? Lagu happy birthday kan. Semoga panjang umur, tapi kita lupa untuk doakan panjang umur dalam ketaatan. Kita doa panjang umur, doa kita makbul, tetapi kita lupa nak doa ketaatan, kawan kita ni jadi jahat. Semakin tua semakin nakal. Itu satu. Niat agar yang Yasin yang pertama kali tu, niat supaya dipanjangkan umur dalam ketaatan. Yang kedua, Yasin yang kali kedua, niat supaya dikurniakan rezeki zahir dan batin yang halal, satu, berkat dan bermanfaat. 3. Rezeki zahir, makan minum. Rezeki batin, ilmu. Contoh kita, mungkin minggu depan kita nak start belajar tauhid, ataupun yang dah kita belajar tajwid, fiqh tu, ilmu yang batin itu menjadikan ilmu yang halal, yang berkat, yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga kali, habis baca yang 3 kali tu, niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita kematian husnul khatimah dan kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat. Kenapa dihadiahkan? Sebab kematian itu adalah satu benda yang pasti. Dan macam mana cara untuk kita mati itu semuanya adalah hadiah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Haji dah ada anak lagi. Jadi kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mati ni Allah bagi. Kita tak ada istilah dia kita mati sendiri. Pergi lompat daripada tingkap ni tak mati lagi. Kalau Allah tak ada, dia akan mati itu. Tetapi berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, al-mar'u yamutu ala ma'ash wa yuhsyaru ala mamat. Manusia ini dia akan mati menurut kebiasaan kehidupan dia. Wa yuhsyaru ala mamat, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut macam mana dia mati. So, yang tahu diri kita hanya kita. Kita tak boleh nak hipokrit dengan diri kita. Kita tahu, oh saya amalan saya setakat ni. So, mungkin ke saya nak mati syahid? Contoh. Ataupun saya tahu saya solat tinggal asal boleh. Nak sembahyang. Boleh ke saya mati dalam keadaan takwa? Dalam keadaan taat kepada Allah? So kita sendiri boleh nilai diri kita. Jadi hadis itu adalah untuk kita tengok diri kita sendiri. Duduk seorang-seorang dalam bilik. Apa saya buat? Apa yang saya tengok? Adakah saya akan mati dalam keadaan yang baik sedangkan masa saya seorang-seorang tu saya lupa kepada Allah? Faham? Jadi kita sendiri yang tahu diri kita. Kita tak boleh tengok, oh dia ni mati kafir ni. Kan? Apa orang kata, lah buat apa duduk bahas-bahas dia tu mati jadi mati kafir kat, biarlah dia tenggelam, lantak dia. Ada orang yang kata macam tu, macam-macam. So itu bukan untuk pandang orang lain. Jadi kita kena selalu doa kepada Allah. Ya Allah, selepas tak kali sembahyang kita kena minta, ya Allah berikanlah aku mati di puncak keimanan. Di mana pun kita mati tak kisah. Contoh macam kalau saya, kalau sekarang lah, wa yuhsyaru ala mamat, mati dalam keadaan kebiasaan hidup, saya rasa saya mati dalam masa aksiden. Contoh. Sebab hari-hari saya bawa kereta. Hari-hari pergi sana, pergi sini. Kemungkinan mati aksiden. Contoh. Sebab kebiasaan. Itu kebiasaan secara zahir. Tetapi juga masuk dalam kebiasaan secara batin. Kalau hati kita selalu takwa kepada Allah, mungkin kita mati dalam keadaan takwa. Itulah maksud baginda Nabi. Kita tak pandang dia tu mati aksiden ke, dia tu mati dalam kena elektrik ke, mati kena bunuh dalam atas bot ke. Itu adalah bukan sebagai apa nama dia, orang kata sebagai point untuk menunjukkan dia tu mulia. Tak. Ada orang mati dalam bilik air, tetapi mati dalam bilik air dia tu masuk pakai kaki kiri, baca doa. Ada yang orang tu mati dalam masjid, tapi mati dalam masjid tengah nak angkat kotak amal, mati. Walaupun mati dalam masjid tetapi mati dalam kemaksiatan. Ada orang mati nampak macam hina, mati dalam toilet tempat syaitan, tapi mati dia dalam amalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tengok ke sehari-hari kita tu macam mana, macam itulah mati kita. Maka untuk kita dapat mati yang baik, kita kena ada selalu sifat yang baik hari-hari, insya-Allah. Mungkin tu saja pada hari ini. Doa nanti saya ada dah bagi dalam grup tazkirah. Ada tak? Doa malam nisfu Syaban. Ada? Boleh tengok dalam grup tazkirah. Saya ada share. Mungkin itu saja, kurang lebihnya semoga bermanfaat kepada kita semua. Kalau tak mampu 3, 1. Kita kena tahu dalam agama, selain perkara fardu, konsep dia tak boleh buat semua. Ma la yudriku kulluh la yudriku kulluh, kata Imam Syafi'i dalam usul fikih. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tetapi ini untuk perkara selain fardu. Kalau fardu, kewajipan tak boleh. Contoh macam tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, saya tak boleh sembahyang Zuhur 4 rakaat, saya boleh sembahyang 1 rakaat aja. Tak boleh. Puasa sebulan Ramadan, saya tak mampu lah. Saya mampu sehari je, saya tak boleh. Kalau puasa sunat boleh. Diberi masa setahun penuh untuk puasa sunat. Tetapi
ada masa yang kita tak boleh puasa setahun, kita boleh puasa hari-hari yang khusus. Dan ketahuilah, kata guru saya, kata guru kami, kalau seandainya kamu sekarang ni dah nak masuk Ramadan, kalau daripada Syawal tahun lepas sampai ke sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tak beri peluang kepada dia untuk melakukan puasa sunat walaupun satu hari, itu bermakna puasa Ramadan tahun lepas dia tu tak ada keberkatan. Siapa yang belum puasa tu, sempat lagi lah nak puasa hari ni yang belum makan. Okay, insyaAllah. Kalau kita nak tahu puasa kita 1443 ni berkat ke tak berkat, kita tengok lepas Syawal tu kita ada puasa ke tak sampai ke Syaban tahun depan. Kalau ada, insyaAllah kita berkat puasa kita, Ramadan kita tu Allah terima. InsyaAllah nanti tinggal 15 hari lagi nak Ramadan, kita kena siapkan diri kita, insyaAllah.